Alhamdulillah kita kembali ke Assalamualaikum dan kita nak berbicara berkaitan dengan santuni asnaf melalui program korban bersama dengan MAPIM Malaysia. Masya Allah, pagi ni kita ada 3 panel daripada MAPIM. Kita ada Tuan Zulhanis Zainul yang merupakan Setiausaha Agung MAPIM Malaysia. Kita ada Datin Sri Heliza Helmi, aktivis MAPIM Malaysia, dan juga adiknya Hazwani Helmi, aktivis MAPIM Malaysia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Hazwani saya dah jumpa dah raya hari tu. Hari raya. Raya jumpa, hujung raya pun jumpa lagi. Masya Allah. Kan. Tapi time tu Heliza tak ada. Dekat Penang. Oh, kat Penang. Raya kat Penang lah. Yalah, dah berkeluarga kan. Masya Allah. Jadi kita nak berbicara berkaitan dengan aktiviti korban MAPIM lah kan. Jadi mungkin Ustaz lah kan, mungkin boleh terangkan keistimewaan program ibadah korban yang dijalankan oleh MAPIM sendiri. Sebabnya kita pun, yalah dah tak lama lagi, kita pun dah nak masuk musim haji. Jadi bagi mereka yang mungkin nak pergi Mekah nak buat haji, bolehlah. Tapi bagi mereka yang tak buat haji, mungkin boleh buat ibadah korban. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada saudara Hanan, Datin Heliza, Hazwani yang tidak asing lagi lah dengan MAPIM kan. Dan terutamanya buat ahli hijrah, Assalamualaikum. Kerana tidak henti-henti menjemput MAPIM untuk berkongsi pengalaman, berkongsi isu-isu yang sedang berlaku. Dan kalau saya boleh katakan, tak lambat lagi kot untuk mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua. Kalau kita di hujung-hujung Syawal ni, betul. Sempat lagi kita ucapkan salam Aidilfitri kepada Hanan, kepada kru-kru TV Hijrah dan TV Hijrah sendiri dan seluruh rakyat Malaysia. Balik pada topik pada kita kali ini, iaitu ibadah korban. Selepas Syawal, kita bakal bertemu dengan satu lagi perayaan yang tidak asing bagi kita, iaitu ibadah korban. Dan MAPIM Malaysia mengambil kesempatan ini mengalu-alukan semua perlibatan yang mana dalam isu korban ini, MAPIM Malaysia sudah pastilah kita buat di dalam negara dulu. Kita beri peluang dan ruang untuk mereka bersama kita dalam ibadah korban dalam negara, dan tidak lupa juga bagi saudara-saudara kita di luar negara. Dan yang penting yang MAPIM nak bawa kali ini yang berbeza pada tahun-tahun yang sebelumnya adalah bagaimana kita nak menyantuni mereka dengan memberikan pilihan-pilihan lembu korban yang terbaik dengan harga yang terbaik, supaya apa? Supaya ramai mereka yang mampu melakukan ibadah korban. Dan yang kita baru-baru ini kita juga dikejutkan bagaimana dengan penglibatan kartel. Ini yang kita nak bawakan, bahawa ibadah kita tetapi diuruskan oleh orang lain sehinggakan harga korban setiap tahun meningkat. Anda perasan tak? Betul, Ustaz. Setiap tahun harga korban meningkat. Naik RM500, RM500 naik. Dan harga per bahagian pun, kalau dulu kita dengar RM500.5 satu bahagian, lepas tu naik RM600, lepas tu RM6.5. Tahun ini ada yang naik RM700.5 dan ada yang RM800. Kita kata ini gila punya kerja ni. Jadi ini perjuangan yang MAPIM nak bawa. Kerana apa? Kita bawakan sendiri lembu-lembu daripada negara jiran kita, Thailand, bawa masuk. Dan kita nak jual terus kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Kita nak halang, bukan kita nak halang, kita nak kontrol market ni. Kerana apa? Kerana kartel-kartel ini mengambil kesempatan di atas ibadah orang kita. Allah. Yang ini yang kita nak buat. Sebab apa? Kalau kita pergi ke Thailand, kita tengok harga lembu taklah naik teruk sangat. Yang sumber utama yang supply ke negara kita ni naiklah sikit sebab kos makan dan pengangkutan sikit. Tapi tak adalah naik sampai setiap tahun mesti naik. Ini yang MAPIM cuba bawakan. Kita nak ajak kawan-kawan kita, kita nak ajak agensi kerajaan, kita nak ajak rakan-rakan NGO, mari kita bergabung supaya kita dapat kawal kos peningkatan harga lembu. Kerana apa? Kerana kesannya kepada orang Islam kita yang nak buat ibadah korban. Bayangkan kalau lagi 10 tahun kalau kita tak halang, korban hanya jadi sebutan di bibir. Allah. Orang kita dah tak mampu nak buat korban. Jadi inilah yang kita cuba bawakan. Perjuangan ini perlu kita teruskan dan kita mengajak semua. Datin Heliza ada, Azwani yang makin aktif, TV Ahli Hijrah bersama kita. Kita ajak rakan-rakan semua sekali, tak kira lah siapa. Mari kita perjuangkan untuk ibadah korban ini. Kita mampu laksanakan, biar siapa-siapa saja pun
mampu laksanakan ibadah korban. Itu sebagai permulaan insya-Allah Hasnan. Itu dia antara keistimewaan kalau macam penonton melakukan ibadah korban bersama dengan MAPIM. Macam Hazwani sendiri kan, dah berapa lama join MAPIM dan macam mana Hazwani tengok sendiri MAPIM melaksanakan ibadah korban ni? Masya Allah. Kalau nak ceritanya bersama dengan MAPIM ni daripada zaman lepas habis sekolah Habis sekolah lah. Dah lama Masya tu. Allah. Lama dan banyak sebenarnya kita belajar daripada MAPIM kerana sistem cara bekerja mereka. Contohnya, ni cerita pengalaman sikit lah kan, bekerja dengan MAPIM ni, bersama dengan MAPIM. Mereka ni sentiasa terbuka dengan idea semua orang, tak kira muda, tua, yang penting apa kebaikan kita boleh bawakan kepada masyarakat. Jadi bila kita cerita pula pasal ibadah korban kan, tadi ada keluar visual bagaimana packagingnya. So kita pernah tengok sebenarnya kan Kak Jah, kita tengok bagaimana packaging sembelihan tu sendiri, dia ada sistem dia. Kemudian kita ada juga pergi di ladang kambing dan lembu dan dia punya, kita rasa bersih lah. Jadi selalu kita fikir macam ibadah korban ni ala kadar je, bagi je kan. Tapi kita nak biar tersusun dalam masa sama juga. Tadi Tuan Zul ada sebut tentang di dalam negara dan luar negara. Sebab apa? Nak cerita pengalaman sikit. Kalau di Afrika lah sebagai contoh, kami pernah pergi ke sana, kita tengok satu tahap mereka sampai ambil ekor segala jenis apa yang ada tu, sebab mereka sangat perlukan daging korban tu. Kalau kita kat Malaysia ni mungkin kita rasa biasa je, tapi di sana mereka rasa luar biasa. Kalau kita tengok di restoran di Afrika, tidak ada meja, tidak ada kerusi dan ada talam saja, tapi mereka macam seronok. Jadi bayangkan bila kita dapat melakukan ibadah korban bukan untuk kita sahaja, tapi untuk mereka juga. Jadi mereka rasa seronok. Sebab tu kami pernah tengok sampai kaki, ambil ekor, ambil telinga pun dia ambil. Maksudnya memang tak ada apa yang tinggal lah. Tak ada apa yang tinggal. Mereka macam terus ambil, Masya Allah. Jadi itu antara pengalaman yang saya tak boleh dilupakan, dan sebab tu saya nak menjemput diri saya sendiri dan kita semua, kalau ada peluang, save. Especially bukan kira mak ayah kita je. Kadang-kadang anak muda ni dah akan fikir, tak apa, mak ayah akan settle kita punya ibadah korban. Jangan macam tu. Kalau kita boleh simpan duit untuk membeli telefon bimbit yang mahal, kalau kita boleh plan beli baju yang mahal, takkanlah kita tak boleh simpan daripada awal tahun tu untuk nak buat ibadah korban. Sebab apa? Ini tunjuk bukti yang kita bersyukur atas kurniaan Allah berikan kepada kita. Betul tu. Alang-alang kalau dah buat persiapan raya Syawal beribu-ribu kan, save sikit untuk persiapan haji pula kan, raya haji kan, buat ibadah korban kan. Macam kalau tadi kita dah dengar Hazwani punya pengalaman, macam Heliza pula macam mana start dengan MAPIM ni bila? Macam Hazwani tadi lepas sekolah katanya. Heliza macam mana? Saya baru lahir je. Baru lahir terus dengan MAPIM ya? MAPIM di hati. Okey, sebenarnya MAPIM ni dah kenal sebelum ini, tapi Allah rezekikan peluang bersama dengan MAPIM pada tahun 2015. Waktu berlaku peperangan dekat bumi Syria, dan pertama kali pergi bumi Syria dengan mereka ni memang terus dah jadi macam action movie. Macam dalam filem, tapi itu kejadian sebenar yang berlaku di Syria itu sendiri, yang masuk dalam liang lahat kalau orang pernah dengar cerita, lepas tu lari, lepas tu bunyi tembakan lah, bom dan sebagainya. Itulah bersama dengan MAPIM. MAPIM ni cerita dia memang, kita rasa memang pengalaman bersama MAPIM tak boleh digambarkan dengan kata-kata. Dan satu yang best adalah bila bersama dengan MAPIM, dia macam satu family. Betul. Satu family yang seronoknya. Dan memang ada family saya sekali lah kat sini, Abang dengan Abah dan suami. Nasib baik tak buat satu gerombolan. Tapi apa yang best, seperti mana Hazwani Harimi katakan, Tuan Zul katakan, pengalaman yang bumi Afrika yang kata telinga semua tu, nak bagi tahu mereka di Afrika ni memang sangat susah nak jumpa daging walaupun 1 tahun. Sebab itu bila kita dah sembelih tak sempat nak potong dah. Mereka serbu. Ingat tak kita kena ada yang sampai kita punya tim jatuh kat bawah, hampir kena rugby tau. Hampir nak kena pijak. Sebab apa? Sebab mereka tengok lembu. Diorang pun tarik kaki, tarik tangan. Ada ke tangan lembu? Tangan 4 kaki tu semua diorang dah settlekan sendiri. Betapa dahsyat. Jadi kita ni rezeki di bumi Malaysia ni alhamdulillah lah, susah-susah kita pun dapat lagi makan. Tetapi terutamanya di Bangladesh, di mana lagi, di Afrika sebagai contohnya, memang sangat-sangat memerlukan. Dan bila kita cakap pasal pengorbanan, kita kena korbankan masa, rasanya kena berehat dulu kan. Wah, korbankan masa. Dia punya ni terbaik ni TV Hijrah dah boleh ambil balik apa. Eliza dah lama tak ada rancangan dengan TV Hijrah kan. Okey, jadi macam Eliza cakap, kita nak berhenti seketika, kita sambung selepas ni bersama dengan MAPIM. Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum bersama dengan MAPIM. Kita berbicara berkaitan topik
korban. Jadi Ustaz kan, macam tadi Ustaz dah bercerita antara salah satu kenapa MAPIM melaksanakan ibadah korban ni sebabnya kita nak kawal harga kan. Macam Ustaz cakap tadi ada kartel, kadang-kadang sampai harga mengarut. Kadang-kadang sampai kita rakyat Malaysia pun dah tak mampu nak buat korban untuk diri sendiri sebab terlalu mahal kan. Jadi Ustaz kan, mungkin ada package yang ditawarkan oleh MAPIM kepada penonton Siti TV Al-Hijrah ni, bagi diorang tahu, oh MAPIM ada ni, oh boleh join MAPIM punya apa ibadah korban ni. Ya, terima kasih Anan. Pertamanya saya nak beritahu saya ni bukan ustaz. Kita daripada awal dia panggil ustaz kan. Kami dah kata bila nak dedahkan hal sebenar. Ya, tapi saya main jujur kan. Saya bukan ustaz, saya baru nak start. Okey, tapi tak apalah, pasal hari ni pakaian ni pasal apa kita nak ibadah korban. Haji ni yang pakai macam ni. Okey, baik. Antara package yang kita tawarkan, pertama MAPIM Malaysia, kita buat program korban dalam negara. Dalam negara ni semualah, seluruh Malaysia lah kita buat. Di samping itu kita juga buat package untuk saudara-saudara kita yang terkesan dengan peperangan, contohnya di Syria, di Gaza, di Lebanon. Yang mana Lebanon ni pun pelarian-pelarian Syria yang apa ni menumpang negara Lebanon. Namun mereka juga terkesan dengan peperangan. Cuba kita buat. Dan tadi pun kita buat juga di Afrika. Afrika ni banyak kontinen, ada 24 kontinen. Kan Heliza pergi tu kat Somalia Somalia ke? Chad dan semua, tapi dia banyak. Jadi kita tawarkan package ini mengikut negara-negara punya harga lah. Seperti mana saya beritahu tadi, harga di Malaysia agak tinggi. Jadi kalau nak yang harga yang bukanlah kata murah, maksud dia sesuai dengan keadaan mereka di sana, antaranya yang ni di Afrika. Dan kita pun heran kenapa lembu-lembu Afrika ni walaupun agak saiznya besar, tapi harganya sangat-sangat berpatutan lah, rendah kalau compare dengan duit kita lah. Sebab apa? Sebab itulah lambakan lembu di sana dan juga tiada orang tengah yang menguruskan. Maksudnya kita datang sana, kita beli terus direct daripada pengusaha peternak di sana dengan harga yang rendah. Jadi namun begitu saya tekankan bahawa kita laksanakanlah dulu ibadah korban di dalam negara. Betul. Kita bantu keluarga kita dalam Quran pun menyebut kalau kita nak bantu keluarga kita dulu. Lepas tu kita bantu jiran-jiran kita. Lepas tu barulah kita tengok mereka-mereka yang memerlukan di ruang lingkup kita. Nanti macam Ustaz cara cakap tu. Masya-Allah. Masya-Allah lah, lepas ni ada program agama boleh panggil. Okay, lepas tu kita tengok pula lepas pada kita dah almost cover jiran-jiran kita ni, kita tengok mereka-mereka yang terkesan di luar. Yang ni jangan kita tinggal. Sebab apa? Sebab kita ingat hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia mereka yang banyak melakukan manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita ambil peluang korban kali ini untuk kita beri banyak manfaat. Sebab itu kita nak kontrol harga supaya kita ramai boleh menyumbang untuk cover jiran, cover keluarga kita. Ada lebihan itu kita bantu pula mereka di luar. Dan package yang kita tawarkan di Bangladesh pun ada. Bangladesh untuk pelarian-pelarian Rohingya. Kalau di Syria, pelarian Syria lah. Kalau di Gaza, kita tahu sahabat-sahabat saudara kita di Gaza yang memerlukan. Dan semua ini ada dalam website kita. Kalau nak mudah, pergi ke www.ibadahkorban.com. Nampak? InsyaAllah. Ada synchronize tu, Masya Allah kan. Ini dah lama training ni. Akbar kan. Memang betul lah. Ini bukannya baru nak start. Ini memang betul-betul dah boleh pakai gelaran ustaz ni. Tuan Zul. Masya Allah kan. Okay, jadi macam Heliza sendiri kan. Macam bila Heliza pergi ke luar negara bersama dengan MAPIM untuk melaksanakan ibadah korban ni kan. Antara golongan sasaran dekat sana siapa yang penerima daging ni? Kalau dekat Afrika tu memang rata-rata memang kita terus pergi ke kawasan yang memang betul-betul memerlukan. Tapi yang seronoknya pengalaman kalau pergi ke Afrika tu sebab dekat Afrika adalah kali pertama saya sembelih sendiri kambing tu. Betul. Saya juga. Saya tak boleh tahu. Ya Allah, mula-mula memang nervous lah kan. Rasa macam waktu tu saya penuh fokus dan kambing saya ingat lagi duduk depan saya, kambing dia putih, bersih, Masya Allah. So ketika saya dah pegang kepala dia nak sembelih tu, bismillah, macam nak pergi perang. Allah. Bismillah, ya Allah, dah sembelih tu, saya buka mata, belum sembelih lagi. Allah. Yang sembelih adalah bulu-bulu saja. Rupanya kena dua tangan lah kalau kita kaum wanita kan, nak sembelih kan, nak guna style lelaki, tak dapat kita guna dua tangan. Dan lepas tu dia dah naik syekh sampai kambing ke berapa, ke-14 ke ke-20 dan mereka suruh stop lah sebab saya rasa macam terlalu gembira pula menyembelih. Tapi nak bagi tahu Masya Allah, bila yang paling menggembirakan bila kita dapat bagi kepada mereka yang memang mereka dapat kambing korban tu ataupun lembu dan juga unta kita tengok depan mata sendiri, Masya Allah, itu antara nikmat yang terbesar juga. Dan mungkinlah kita kata macam alamak macam mana ibadah korban tak lama lagi, tak mampu. Tak apa, kita sebenarnya boleh kumpul-kumpul ahli keluarga kita. Okey, contoh jom kita kumpul sikit seorang, kita
bagi sumbangan tu kepada keluarga sendiri untuk at least dia dapat merasa bagaimana nak buat ibadah korban tu sebenarnya. Jadi kat situ pengorbanan yang kita nak rasa susah payahlah, mujahadah. So kalau korban itu senang, tak rasalah korban kan. Jadi kita keluarkan duit, mungkin Allah ini je duit aku ya Allah, tapi percayalah insya-Allah dengan apa yang kita korbankan tu Allah akan bagi lebih lagi. Tu boleh cerita lagi yang pasal yang kambing masuk penjara tu. Bukan masuk penjara, masuk balai polis. Balai polis. Sebab kat sana betapa diorang ni kalau kita tak jaga betul-betul, orang kat sana kan terlalu susah. Takut besok dah hilang dah kambing-kambing tu. Jadi kita jaga betul-betul, duduk kat balai polis. Mula kita pergi balai polis ni, kenapa? Siapa yang ada bersalah ke? Kita tengok kambing-kambing yang dipersalahkan. Tu dijaga. Dijaga. Rupanya dijaga dalam lokap balai polis tu. Tak ada dalam lokal, dia ada satu memang dalam polis tu ada tempat tu, duduk kat situ supaya tak hilang. Saya ingatkan duduk dalam lokap tu kan. Duduk dalam lokap tu cerita yang menarik tu lah kan. Okey, kalau macam tadi Heliza mungkin ialah dah berbelas-belas kambing disembelih kan. Macam Hazwani berapa? Saya Allah. 6 berapa ekor? Oh, 6 dia tolong ingatkan. Sebenarnya saya nak buat lebih lagi, tapi sebab kita tengok aura dia luar biasa kan. Jadi kita raikanlah, kita tengok pun takut macam Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi kalau kami kat sini kan kita ikat semua kan. Kat sana tak, kami tengah berlari, kita ambil tumbangkan serak macam tu. Itu kambing. Kalau kambing unta kan tinggi dan besar. Dorang itu mencabarlah, mencabar. Sebab dia terlalu besar dan tinggi, kita pula jenis kecil-kecil, itu antara kita rasa macam bukan mudah tapi pengalaman lah. Memang seronok. Kalau dapat turun padang sebenarnya kita saksikan kita punya kambing, lembu ataupun unta yang kita buat sendiri tu lebih baik. Rasanya sunnah kot kan, melihat darah yang menitik itu kita punya kambing. Tapi dia ada perbezaan lah. Kalau kita tengok kat Malaysia ni berhalus, maknanya kita sopan santun. Kita tengok kat Malaysia pun ada juga pengalaman yang kita tengok diorang ikat satu persatu. Tapi dekat Afrika ni satu pengalaman yang baru sebab menunjukkan mereka ni sangat-sangat memerlukan daging. Sebab tu macam kalau dekat masa nak sembelih daging lembu dan macam FIFA World Cup dah. Macam itu. Ya Allah, lembu tu dia lari keliling kampung dan kami kena kejar. Lepas tu bila record masukkan lagu FIFA tu memang waka-waka lah, berlari dapat bau tu, ya Allah, rasa dah jadi macam olahraga pun ada sebelum kita sembelih. Itu dia pengalaman Heliza dan juga Hazwani kan, buat ibadah korban di luar negara kan, Masya Allah. Jadi macam Hazwani kan, kenapa penonton Setia TV Al Hijrah ni perlu laksanakan ibadah korban dengan mapin? Mungkin boleh cerita sikit. Macam kita sebut awal-awal tadilah, untuk ibadah korban ni adalah sebenarnya ibadah untuk kita. Walaupun pada dasarnya kita tengok kita mengeluarkan duit, tapi sebenarnya itu adalah pulangan untuk kita, perjuangan untuk kita. Sebab hidup kita ni bukan semata-mata untuk fikir tentang diri kita saja, aku dan aku. Tapi Nabi mendidik, dalam agama ini mendidik bahawasanya innamal mu'minuna al-ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi kalau kita nak jadi orang yang beriman, kita kena fikir macam Tuan Zul sebut tu sangat betul. Kita kena fikir adik-beradik kita, saudara kita. Kalau saudara kita bermaksud adik-beradik kita, jadi kita perlu memikirkan untuk menyumbang kepada mereka. Jadi saya nak seru kepada semua mak ayah, adik-adik, walaupun adik-adik pun boleh juga nak sumbang sikit, at least daripada kecil tu mereka dah ditanamkan untuk meletakkan ibadah korban ni adalah satu benda yang penting. Jadi boleh berkorban bersama dengan kita melalui www.ibadahkorban.com. Itu dia, Masya Allah kan. Jadi dah tertera di kaca TV anda sekarang, laksanakan ibadah korban bersama dengan MAPIM sekarang juga. Jadi saya pun nak merujuk surah Al-Hajj ayat ke-34 yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat menyembelih korban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur pengurniaannya kepada mereka. Binatang-binatang ternak yang disembelih itu kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk taat. Sesungguhnya terdapat banyak kelebihan apabila kita membantu golongan asnaf ni, dan salah satunya dapat mewujudkan rasa kehambaan dan dengan menziarahi saudara kita. Jadi cepat laksanakan ibadah korban bersama dengan MAPIM untuk kita membantu saudara asnaf kita. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Heliza, Hazwani, Tuan Zulhasmi, Bakal Ustaz. Terima kasih kan, bakal Ustaz kan. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan lupa kalau nak buat ibadah korban, ingat MAPIM. InsyaAllah kita berhenti rehat.